إلى النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ بن عطاء اسكندري شاء الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Dan apabila memandang hamba itu kepada sendiri hak Ta'ala dengan ia mendirikan itu, maka ditegahkannya demikian itu daripada menghinakan dan diserahkannya pekerjaannya bagi yang baginya takbir dan ikhtiar. Kata Abu Yazid radhiyallahu anhu, telah menyatakan Allah Ta'ala atas hati segala kekasihnya, maka setengah mereka itu orang yang tiada patut ia bagi memegang ma'rifah, menanggung ma'rifah, maka dimasyghulkan mereka itu dengan ibadat. Dan kata Abu Abbas Dinuri radhiyallahu anhu, bahwasanya bagi Allah itu hamba tiada didapat, tiada di apa ni? Patutkan, tiada dipatutkan mereka itu dengan ma'rifahnya, maka disyughulkan mereka itu dengan khidmatnya. Dan baginya hamba tiada dipatutkan mereka itu bagi khidmatnya, maka diahlikan mereka itu bagi ma'rifatnya. Ini dua kaum. Satu kaum yang Allah anugerahkan mereka itu untuk berkhidmat, beribadat kepada Allah Ta'ala. Satu kaum lagi dianugerah oleh Allah mahabbah dan ma'rifah. Jadi dua-dua ni Allah anugerah, pemberian daripada Allah Ta'ala. Yang tingginya mahabbah dan ma'rifah lah, itu paling tinggi. Bawah pada itu yang boleh berkhidmat kepada Allah. Jadi tajuk besarnya itu ni Syekh bin Atta, makna meminta atau mengingatkan kita jangan menghina pemberian Allah Ta'ala. Mungkin tidak ada tanda-tanda kewalian berseorang itu kita hina dia, kita rendahkan dia. Sedangkan pada dia Allah bagi anugerah boleh berkhidmat, beribadat. Ya, itu pun anugerah Allah Ta'ala juga. Jadi masing-masing dapat habuan mengikut apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbika.
Tiap-tiap orang, tiap tertentu tu makna kata mereka-mereka itu tu dianugerahkan oleh Allah Ta'ala daripada Tuhan dia. Bukan karamah itu penentu hebat orang tu. Yang pentingnya istiqamah. Karamah dan istiqamah. Jadi apa juga anugerah Allah Ta'ala kita harus syukurkan. Pandang mulia. Baik, ini sikit lagi daripada tip yang dibagi oleh Tok Ulama ni. Baikan berkaitan kedudukan dua jenis manusia ni. Jadi kita sebut hari tu ni satu hadis Nabi SAW, kehebatan tu makrifah lah. Tapi jalan nak pergi makrifah tu dengan ibadah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhan dia, makrifah kepada Tuhan dia, jalannya falyamal amalan salihan. Hendaklah mengerjakan amal yang soleh. Dalam berjalan ni ada yang sampai, ada yang tak sampai. Kalau dia tak sampai pun dia dalam perjalanan, dikira orang yang telah berjalan, dapat anugerah daripada Allah. Kalau yang sampai tu wasil ni hebatlah. Orang yang hebatlah. Dua-dua ni nak sebutnya anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu uryan wa libasuhu taqwa wa zinatul haya wa samaratul ilmu. Iman telanjang. Ada iman nak buat apa? Pakaian iman, takwa. Bagi iman tu pakai dengan bertakwa, dengan beribadat kepada Allah. Wa zinatul haya, diperhiaskan iman tu dengan malu. Wa samaratul ilmu, puncak dia, hasil daripada iman tu ialah ilmu. Ilmu di sini ilmu ma'rifatullah. Makrifah yang sempurna. Kenal yang sebenar-benar kenal. Ini pun anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu orang hebatlah. Baik. Kata musannif rahimahullah taala. Ya. Dan apabila memandang hamba itu kepada sendiri hak Ta'ala. Pandang ini semua kerja buat Allah Ta'ala sendiri. Tuhan yang nak bagi. Tu mana tak campur tangan makhluk pun. Allah nak bagi, dia bagi kepada siapa yang dia kehendaki. Dia anugerah kepada siapa yang kehendaki. Tentulah Allah Ta'ala maha mengetahui. Dia tahulah kepada siapa yang layak dia bagi. Ya, pada siapa yang layak dan patut. Orang ni dibagi hafal Quran. Orang ni dibagi kuat mendirikan malam. Orang ni dibagi jihad, berjuang berjihad. Orang ni dibagi mengajar. Jadi Allah bagi ni tak sama. Kita Sayyidul Salikin disebut jalan menemui Allah tu banyak lorong dan jalan. Ya. Mungkin kita ada kelebihan tapi kita tak boleh nak sama dengan orang lain. Masing-masing ada kelebihan. Sebab tu kita duduk dalam jemaah. Duduk dalam jemaah makna kata kita gabungkan masing-masing punya kelebihan. Orang ni boleh, orang ni hebat, orang ni pandai, orang ni pandai, orang ni. Bila digabung dia akan generate, akan menghasilkan satu power, kekuatan untuk kemenangan Islam. Tak boleh duduk seorang-seorang. Seorang-seorang tak boleh. Apa lebih hang? Hang boleh baca kitab. Mungkin hang tak pandai ceramah. Orang ni pandai ceramah, mungkin dia tak boleh baca kitab. Orang ni mungkin ceramah pandai, baca kitab pandai. Bagi kat dia pejabat, dia tak pasti nak urus. Jadi macam-macam ni ada kelebihan-kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah. Dan kita jangan memandang rendah di atas makna kata apa kelebihan seseorang tu. Bukan pandang kelebihan itu, pandang anugerah Allah tu. Ini anugerah Allah. Baru hebat. Kita pandang macam tu. Jadi Allah Ta'ala dengan keesaan dia maksudnya. Dia bagi kat siapa yang dikehendaki. Ya, itu dia.
Apabila memandang hamba, si hamba tu memandang pada sendiri hak Ta'ala dengan ia Allah mendirikan itu. Bila dia pandang ni yang dia ni boleh ibadat, Allah bagi. Dia ni dapat kewalian, Allah bagi. Dia ni pandai ceramah, Allah bagi. Dia ni pandai mengajar, Allah bagi. Bila kita pandang tu tak apa dah. Tak main lah nak hasad dengki. Dia ni kaya, Tuhan bagi. Dia ni bijak segi tukang menukang, Allah bagi. Gitu. Semua ni pemberian Allah. Bila kita pandang ini pemberian Allah Ta'ala, yang mendirikan itu Allah yang jadikan dia macam tu. Maka ditegahkannya demikian itu daripada menghinakan. Dengan pandang tu baru dia rasa tak patut dia nak hina orang lain. Hina apa ni Allah bagi, nak hina orang siapa? Allah yang bagi kat dia. Dia tak timbul dah perasaan nak hina orang ni kata lagu ni, orang ni kata lagu ni. Allah tahu kepada siapa yang layak bagi kelebihan-kelebihan anugerah tersebut. Dia ni Allah bagi dia istiqamah. Dia ni Allah bagi wali. Tak boleh kita nak bandingkan. Macam satu orang kita kata dia ada 2 anak. Satu anak dia gemuk, satu anak dia kurus. Yang ni dia bagi baju besar, yang ni bagi baju kecil. Tak boleh nak kita nak kata dia ni baju kecil tak bagus, yang baju besar bagus. Tak layak untuk dia. Itu nama adil. Memberi satu kepada kena tempat dia. Orang kurus baju cara kurus, anak gemuk baju cara gemuk. Barulah betul. Adil lah tu. Tak bolehlah kita nak hina dia. Apa ni baju dia kecil ya. Abang dia baju besar. Dia besar-besar lah. Badan kecil, baju kecil lah. Lihat. Seorang ada isteri. Seorang isteri dia kurus. Isteri seorang lagi gemuk. Dia bagi isteri yang kurus baju kecil, isteri yang gemuk baju besar. Apa tak adil ni? Adil ke mana? Patut yang kurus pun kena baju gemuk. Pakai selebih. Allah Ta'ala lebih daripada itu lagi. Bersifat adil. Dia anugerah satu itu pada hamba yang layak menerimanya. Ada Tok Sufi kata, tak layak, tak patut, takkanlah nak buh kalung meh di leher babi. Ambil kalung meh, ada intan apa berlian sikit buh kat leher babi. Tak layak. Orang ni layak menerima kewalian. Dia bagi wali karamah. Ini layak dia kuat ibadat. Bagi dia boleh buat ibadat. Dia ni istiqamah, dia ni pejuang, dia ni baca Al-Quran, dia ni hafiz. Yang ni alim bid'ah. Itu maknanya Tuhan yang letak dengan sendirinya begitu-begitu. Bila ada perasaan kata ini semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak timbul nak menghinakan orang. Boleh kita hina dia ni miskin, dia ni kerja buruh, dia ni kerja angkut sampah. Tak boleh hina. Tuhan letak di situ. Jangan pandang orang angkut sampah tu hina. Tak boleh. Bayangkan kalau tak ada orang angkut sampah. Sebulan sudah sampah tak diangkut di Padang Remeh. Apa jadi Padang Remeh? Sampah belunggu-lunggu. Dah sampah banyak, tikus banyak. Tikus banyak. Saya biasa tengok tikus besar kucing. Bukan kucing tangkap tikus, lari kucing. Betul. Bayangkan kalau orang tak angkut sampah, tikus tu besar orang. Kita tengok tikus, kita pula lari. Amin. Dia ada hikmah dia. Dia Tuhan letak tu kena gaya dia. Hang nelayan, hang petani, hang penternak, hang tukang, hang cikgu, semua ada. Semua Tuhan letak tu kena orang. Begitulah bab kerohanian. Masing-masing ada habuan daripada Allah Ta'ala. Cuma kita nak pupuk tu. Yang Tuhan bagi tu nak pupuk. Minat, kecenderungan yang Tuhan bagi tu kita pupuk dia. Pupuk bagi berkembang, bagi hebat lagi. Kan? Itu orang betul.
Jadi nak sebutnya di sini Tok Ulama ni kata, bila kita memandang ini semua anugerah Allah, pandang macam ni lah yang menghalang kita daripada duk hina orang ni, hina orang ni. Kan? Itu dia. Kita kadang-kadang pun satu hal juga, Tuhan dah bagi bagus-bagus kat kita, tak syukur. Tuhan dah letak kita jadi pemimpin JKPAS Pusat, Timbalan Presiden, naib Presiden, Ketua Penerangan. Tuhan bagi kita duduklah jemaah Islam bawah kepimpinan ulama. Yang pergi lompat di kelai itu cari apa? Kalau kita pandang ini anugerah Allah Ta'ala, Tuhan bagi. Orang mengaji tinggi-tinggi pun kadang-kadang tak boleh duduk berjuang Islam ni. Jadi ulama hebat pun tak duduk dalam gerakan Islam. Kita boleh duduk. Diibaratkan kita dapat anugerah Allah dengan anugerah raja, dengan pakaian cantik-cantik. Tengkolok ada, sampin ada, lawa. Orang tengok semua berkenan. Tiba-tiba ada melintasi sebuah kandang babi. Dan lintas-lintas kandang babi, dia tengok pengembala babi dengan pakaian dia yang berselekeh penuh najis-najis babi. Dia berkenan dekat pakaian pengembala babi. Betul ya tu? Kalau aku dapat memakai pakaian pengembala babi, alangkah baiknya. Cerdik bodoh. Innama waliyukumullah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Wali kamu, sungguhnya wali kamu tu Allah, Rasul dan orang beriman. Orang beriman yang mendirikan solat, mengeluarkan zakat, dan mereka rokok dan sujud di hadapan Allah. Allah letak kita ni duduk dalam Islam, berwalikan Allah, berwalikan Rasul, berwalikan pemimpin beriman, ulama. Tiba-tiba tukar channel, nak jadi wali, mengambil Lim Kit Siang jadi wali. Bodoh. Cukup bodoh lah. Ini ibarat orang dah pakai cantik-cantik, raja bagi dia pakaian, dia tengok pengembala babi, makna kata dia terliok dengan pakaian pengembala babi. Cerdik bodoh. Bodoh. Memang babi pun. Dia kalau orang katalah, orang lah ni buat keluar satu pepatah, memang menarik pepatah itu. Negeri yang tak diperintah oleh DAP ibarat kebun yang tak ada babi. Cuba fikir kebun kita ada babi, dia habis rosak tanaman kita. Dapat 22 bulan dia khunah habis semua. Dia kacau tabung haji, dia kacau itu, kacau ni, rosak tanah, rosak ni. Ni babi-babi ni. Berat gambar pasal. Jadi kita kena syukur di atas nikmat Allah bagi kita Islam dan memperjuangkan Islam. Hebat, alhamdulillah. Geram punya nak sanjung di AP ni, buat keluar pula slogan, orang kafir yang jujur lebih baik daripada orang beriman yang tidak jujur. Mana kafir jujur yang lebih baik daripada orang beriman? Banding Lim Kit Siang dengan Menteri Kewangan yang baru ni. Tak mana lebih? Lim Kuan Ing tu tak mana lebih dia? Jauh macam langit dengan bumi. Menteri Kewangan baru ni. Tengku apa nama dia? Tengku ni beriman, yang ni kafir. Takkan kafir lebih bagus? Di segi zahir pun nampak dia jauh lebih bagus. Tak mana bukti kata orang kafir yang jujur lebih bagus daripada orang beriman tak jujur. Awak orang beriman jujur tak ada dah. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum, kata Allah. Sesungguhnya hamba yang beriman itu jauh lebih baik daripada orang kafir musyrik, walaupun orang kafir musyrik ini menakjubkan kamu. Kesian kita tengok. Inilah orang yang berwalikan orang-orang kafir. Sedangkan Allah kata innama waliyukumullah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Wali kamu
Allah, Rasul dan orang beriman yang mereka itu rukuk, tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tok Syekh kita peringatkan, jangan pandang rendah. Ini semua anugerah daripada Allah Taala. Ya. Dan diserahkannya pekerjaannya baginya tadbir dan ikhtiar. Serahkan urusan itu, hati kita tenang, tetap, yakin. Macam mana nak dapatnya? Serahkan kepada Allah Ta'ala yang mentadbir dan yang berikhtiar. Ikhtiar ni yang memilih. Tuan pilih orang ni jadi tukang, orang ni jadi pekebun, orang ni jadi pedagang, beladang, orang ni meniaga, orang ni semua majikan, orang ni pekerja. Tuhan yang pilih letak itu. Cantik dah tu. Cantik dah. Susunan Allah Ta'ala ni cantik dah. Tetap duduk situ. Asalkan kita bertakwa. Hang jadi penternak yang bertakwa. Hang jadi pedagang yang bertakwa. Jadi buruh bertakwa. Jadi majikan bertakwa. Di mana pun tak apa kita duduk. Asalkan kita bersifat dengan sifat takwa. Redha, suka dengan apa yang disusun, diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Abu Yazid radhiyallahu an, Abu Yazid Al-Bustami telah menyatakan Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala atas hati segala kekasihnya. Orang yang dikasihi oleh Allah dinyatakan, dinampakkan, diperjelaskan, bagi nampak terang pada mata hati kekasihnya itu. Maka setengah mereka itu orang yang tiada patut ia bagi menanggung ma'rifah. Ma'rifatullah ni ma'rifah yang sempurna, puncak segala amal. Ada yang tak sanggup tanggung. Kalau Allah campak dia mana pasal rindu kepada Allah, dia tanpa rindu kepada Allah. Hasil ma'rifah kenal Tuhan tu, dia tak boleh nak kawal diri, terlampau ingatkan Allah. Terlampau kasih Allah, tak boleh nak kontrol. Makan tak lalu, tidur tak lalu. Macam orang lah, sayang kat seseorang tu. Sayang sungguh, sampai tak lalu makan boleh tak. Orang tu mati. Orang yang dia sayang tu mati. Kuih kering dia, makan tak lalu apa, tak lalu. Jangan buat pasal. Ada setengah tu dia berkenan satu perempuan. Kenan perempuan, dia cubalah. Tapi nak kahwin tak boleh, dia tak ada duit. Perempuan ni pun dah tak tahan dah nak kahwin sangat-sangat. Kahwinlah dengan orang lain. Yang laki-laki ni menderita, kuih kering. Kuih kering, tak boleh nak tanggung kasih tu, cinta tu. Oh, jangan buat pasal. Kalau orang tu Allah campakkan makrifah pada Allah, terlampau-lampau cintakan Allah, sampai makan tak lalu, tidur tak lalu, dia jadi macam gila Allah. Dia jadi macam gila. Tak dapat nak tanggung makrifatullah tu. Sebab tu Allah bagi kepada orang yang layak. Bukan makrifah usuluddin. Usuluddin mesti makrifahnya. Yang kita baca rawai tu ni, al-jazmu mutabiqul haq andali, itu makrifah tu mestilah. Ini makrifah kemuncak segala-galanya. Tuhan buka pintu makrifah, hatinya kenal Allah dengan yakin. Ada setengah tu tak dapat nak kawal. Tengok sana Allah, tengok sini Allah, nampak tu Allah, yang ni Allah. Akhirnya dia kata Allah duduk dalam jubah aku. Dah. Hanya aku dengan Allah berada dalam bilik ini. Tak ada siapa-siapa antara kami berdua. Tu dah. Bila dia cakap macam ni, orang awam dengar jadi fitnah. Itu Allah Ta'ala kawal orang tu. Bagi setakat yang layak terima. Layak terima, sepatutnya boleh terima. Tu dia tak mampu nak terima. Ya. Jadi kata Abu Yazid Al-Bustami, maka setengah mereka itu orang yang tiada patut ia bagi menanggung makrifah. Maka disyughulkan dia mereka itu
Disyughulkan mereka itu dengan ibadah. Tuhan tak bagi. Tuhan bagi sikit ya, kenal sikit. Disyughulkan dia, dibimbangkan dia, disibukkan dia dengan kerja-kerja ibadat. Duk ibadat sana, ibadat sini, tak ada nak fikir Allah dah. Tuhan bagi dia sibuk kot tu. Budak-budak lah kan, bagi dia mainan. Bagi basikal ke satu, kereta tu apa kak, worker kak bagi dia satu, dia sibuk dengan tu, dia terlupa yang lain dah. Dia dah kacau mak dia nak buat kerja. Bagi dia bagi dia benda tu. Kita pun gitulah lebih kurang. Disibukkan kita dengan ibadat, dengan kerja tu kerja ni. Ya. Ada setengah orang tak boleh nak buat ibadat banyak-banyak. Nak baca Quran pagi sampai petang pun tak larat. Baca sikit-sikit boleh. Maka Allah jadikan kerja-kerja lain pun ibadat. Meniaga ibadat, berternak jadi ibadat, bertani ibadat, pergi pejabat pun ibadat, mengurus rumah tangga pun ibadat, mengurus anak-anak pun ibadat. Islam susun macam mana nak jadi semua ni ibadat. Kerana Allah tahu bukan semua boleh baca Quran pagi sampai petang, mana boleh. Setengah-setengah boleh tapi tak ramai. Yang boleh sembahyang sunat 1000 rakaat sehari ada. Tak boleh. Allah jadikan kehidupan ni, makna kata beribadat kepada Allah. Nabi datang tunjuklah. Kamu peniaga macam mana? Kamu penternak macam mana? Kamu isteri macam mana? Urus rumah tangga. Kamu suami macam mana? Kamu pemerintah macam mana? Kamu rakyat macam mana? Disusun, ditunjuk oleh Nabi SAW supaya semua kerja kita ni jadi ibadat. Tak boring. Supaya kita tak boring dalam hidup ni. Dan kata Abul Abbas Aidan Nuri radhiyallahu an, bahwasanya bagi Allah Ta'ala itu hamba tiada dipatutkan mereka itu bagi makrifahnya, maka disyughulkan mereka itu dengan khidmatnya. Bagi hamba Allah yang tak mampu, makna kita kata untuk menanggung makrifah. Dia makrifah ni macam-macam. Ada apa, ilmu yaqin, ainul yaqin, ada haqqul yaqin, makrifah. Kita dapat cerita perkhabaran. Tu sana ada Bukit Naga. Belakang Bukit Naga ada api. Orang mai cerita kat kita belakang Bukit Naga tu ada api. Yakin tak yakin? Yakin. Kenapa yakin? Ramai mai cerita orang ni, cerita semua pakai cerita. Saya tadi ustaz dan lalu kok tu tengok api besar sungguh. Orang ni pun cerita, orang ni cerita. Kita pun yakin. Kita tengok ada api? Tak tengok. Tapi kita yakin. Pasal apa yakin? Sebab orang duk cerita. Perkhabaran tu dah dalam bentuk mutawatir. Berturut-turut orang cerita. Sampai satu peringkat tak boleh nak tolak lah. Itu namanya kita yakin dengan perkhabaran, dengan dalil, dengan cerita orang. Itu dipanggil ilmu yaqin. Ilmu yaqin. Kalau kita duduk di rumah ni sampai bila duduk ilmu yaqin tu lah, tak naik martabat. Macam mana nak yakin lebih hebat lagi? Kita berjalan pergi ke Bukit Naga. Bukit Naga depan kita, tapi api belakang sana. Api belakang bukit. Kita main ke depan. Dekat-dekat dengan bukit tu nampak asap. Tengok atas tu asap. Asap. Yakin tak ada api? Yakin. Lagi yakin. Pasal apa kita yakin? Bertambah yakin. Sebab asap dalil adanya api. Tak ada api, tak ada asap. Asap tu dalil ada api. Jadi yakin balik bukit ada api tu lebih tinggi daripada di rumah tadi.
Di rumah tadi ilmu yakin, ini dah naik sikit dah. Sebab ada dalil dia, ada asap. Kita panjat bukit tu, sampai puncak bukit, nampak ada api. Nampak ada api. Warna dia merah, besar ke kecil ke, kita dah nampak dah. Itu nama ainul yakin. Yakin dengan ain, dengan biji mata kita, kita nampak, kita yakin. Itu ainul yakin. Nampak dengan mata kepala, sifat dia besar mana api tu, warna apa, color apa. Kita pi dekat api. Sampai dekat api, rasa panas lah. Panas api tu hakul yakin. Itu yakin yang betul-betul. Bukan setakat tengok sifat dia, tengok bentuk api, kita dah rasa panasnya api. Itu namanya hakul yakin. Semua ni yakin. Semua ni makrifah. Tapi dia ada tingkat-tingkat dia. Kita dengan Tuhan macam itulah. Contoh, ilmu yakin ni orang yang makna kata makrifah dengan Allah, mengaji sifat 20 dengan berdalil ayat Quran semua, itu ilmu yakin. Nak dapat keyakinan yang kuat lagi, kita kena torik, kita kena berjalan pergi ke bukit tadi. Apa torik dia? Beribadat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Siapa cita-cita nak bertemu dengan Tuhan dia, nak sampai makrifah yang hebat dengan Tuhan dia, falyamal amalan salihan. Dia kena mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu jalan untuk sampai makrifah yang sempurna. Amal soleh. Apabila kita buat amal soleh, Tuhan lah bagi. Nak bagi macam mana, ikut kelayakan kita, kemampuan yang kita boleh tanggung. Tuhan bagilah. Dia ada, Allah Ta'ala ni ada nama-nama Asma'ul Husna 99. Nama ni menggambarkan sifat. Allah ni ada sifat jalal, sifat jamal. Sifat jalal apa dia? Sifat jalla jalalu, sifat agung, hebat, yang menggerunkan kita. Al-Qahar, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ini semua nama hebat-hebat. Kalau kita kenal betul-betul dengan sifat Allah Ta'ala ni, menyebabkan gerun hati kita, takut kat Tuhan. Ada pula yang mengenai Allah, Allah bagi kat dia, kenal nama dia Al-Ata, yang memberi, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, Al-Ghafur, Ar-Rahim. Kenal ini nama-nama lembut-lembut ni. Ini yang membawa dia kasih kepada Allah. Dia Tuhan nak bagi gerun ke, kasih ke, takut ke, itu Allah Ta'ala. Araftu Rabbi bi Rabbi, kata Nabi. Ma'rifah aku akan Tuhanku dengan Tuhanku. Tuhan bagi. Ini anugerah daripada Allah. Kerja kita buatlah. Kadang-kadang orang yang semayang 40 tahun tak dapat merasai orang yang diuji oleh Allah sekelip mata. Semayang 40 tahun tak dapat khusyuk. Kadang-kadang dia berjuang Islam kena tangkap, masuk lokap. Semalam dia masuk lokap, dia punya semayang, punya khusyuk kepada Allah Ta'ala. Oh, hebat. Allah bagi kat dia. Kelip mata, sekejap, satu malam dia dapat anugerah Allah, khusyuk dalam mengerjakan semayang yang tak didapati oleh orang yang beribadat 40 tahun. Tuhan nak bagi. Itu dia. Ikut anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang tak layak dan tak patut menanggung ma'rifatullah ni, Allah masyghulkan dia, Allah sibukkan dia dengan beribadat. Khidmat banyak. Dan baginya hamba tiada dipatutkan mereka itu bagi khidmat, maka diahlikan mereka itu bagi makrifahnya. Ada pula hamba-hamba Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak bagi dia ibadat hebat-hebat, ibadat biasa-biasa aja.
Dalam sembahyang tahajud pun mungkin 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Biasa-biasa aja. Kita nampak dia tak ada apa-apa, tak ada ibadat beribu-ribu rakaat sehari. Tak adalah baca Quran sampai khatam sehari semalam. Tak, biasa aja. Allah bagi dia ma'rifatullah, mengenai Allah. Tafakkuru sa'atan khairun min ibadati sa'ah, min ibadati sana. Bertafakur sesaat lebih baik daripada ibadat, makna kata setahun. Macam mana tu? Allah bagi dia makrifat, kenangkan Allah, ingatkan Allah, ingat azab Allah, bercerau yang mata, takutkan Allah. Dia banyak tafakur, banyak menyendiri, dia pergi uzlah, banyak tafakur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi macam-macam lah, tak sama lah masing-masing tu. Dan ketahui olehmu bahwasanya mahabbatullah itu terlebih tinggi maqam, dan daripada alamatnya itu fana daripada tiap-tiap barang yang lain daripada yang dikasih. Maqam yang paling tinggi mahabbah, mahabbah lillah, cintakan Allah. Kalau tak kenal, kan nak cinta kan? Cinta ni mai daripada kenal. Tak kenal, tak cinta. Bila kenal, baru kita cinta, kita kasih. Allah buka pintu hati seorang hamba itu, ma'rifatullah, kekasih Allah. Paling tinggi Nabi kita Muhammad SAW lah, Habibullah. Rendah sikit Khalilullah. Khalilullah pun kekasih Allah juga. Kasih ni ada macam-macam, ada Habib, ada Khalil, Khalilullah. Mereka ni mendapat maqam, makna kekasih, menjadi kasih Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ini sahabat-sahabat Nabi. Mereka dekat dengan Allah, mereka cinta kepada Allah, buat kerja semata-mata kerana Allah Ta'ala, kasih dan cinta kepada Allah Ta'ala. Macam mana wallah alam lah. Tapi mereka lah paling mulia di akhirat besok. Mereka dapat melihat Allah sentiasa, setiap masa dan saat, sentiasa melihat Allah Ta'ala. Dan orang yang cinta Allah di sana dapat melihat Allah besok di akhirat. Di syurga, makam yang paling tinggi kemuliaan yang Allah bagi. Hebat orang ni. Ya. Dan barang siapa fana, terlebih tinggi makam dan terlebih alamat dan daripada alamatnya itu fana daripada tiap-tiap barang yang lain daripada yang dikasih. Dia kasih lebih pada yang lain daripada Allah Ta'ala. Anak isteri dia kasih, tapi Allah lebih dia kasih. Perjuangan Islam lebih dia kasih. Beribadat kepada Allah lebih dia kasih. Kasih harta benda, tapi Allah lebih dia kasih. Meletakkan Allah Ta'ala tu lebih dikasih daripada segala-galanya. Itu dia. Itu macam mana nak buat tu? Wallahu alam lah. Anugerah Allah. Dan barang siapa fana daripada tiap-tiap yang lainnya, nescaya adalah dianugerahinya. Bila makna kata dia kasih, makna kata lebih daripada yang lain, kasih kepada Allah itu anugerah daripada Allah, pemberian Allah. Allah campak begitu. Dia bukan boleh kita nak buat-buat. Allah bagi kat dia begitu. Cinta dan kasih kepada Allah Ta'ala. Demi Allah, dia sanggup apa saja. Demi Allah, dia boleh buat apa saja. Dia berani buat apa saja. Dia sanggup buat apa saja. Sebab dia telah mencintai Allah Ta'ala. Jadi fana daripada yang lain, tiap-tiap barang yang lain. Dia tak nampak dah yang lain, dia nampak Allah aja. Ada harta, Allah lebih dia sayang pada harta. Ada anak isteri, Allah lebih dia sayang pada anak isteri. Ada rumah, Allah lebih sayang pada rumah. Perniagaan dia.
Qul in kana aba'ukum aw abna'ukum aw ashiratukum sampai habis. Katakan oleh Muhammad, kalau apakah anak-anak kamu, bapa-bapa kamu, keluarga kamu, kaum kerabat kamu, harta benda kamu, rumah kamu yang selesa, perniagaan yang kamu takut rugi, ini lebih kamu kasih kepada Allah dan Rasul dan berjuang jalan Allah, fatarabbasu, tunggu aku datangkan hukum untuk kamu. Ini kita kena meletakkan Allah Ta'ala yang paling kita kasih. Bila kita doa amal macam tu selalu, Allah campaklah perasaan kasih dan cinta kepada Allah. Segala-galanya letak Allah di depan. Macam sahabat, demi Islam, demi Allah, dia sanggup hijrah. Tinggal kampung halaman, tinggal harta benda, selai sepinggang hijrah. Itu sahabat-sahabat Nabi. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka mencintai Allah, Allah Ta'ala cinta mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha mereka. Mereka pun redha Allah, mereka redha Allah, Allah redha kepada mereka. Itu dia. Ini pun anugerah daripada Allah Ta'ala. Ya. Dan barang siapa fana daripada tiap-tiap yang lainnya, nescaya ada di anugerah hati Tuhan yang bagi kat dia. Dianugerahinya. Bila kita cinta pada Allah, Allah anugerah satu perasaan di hati kita pula. Fana daripada yang lain, kasih kepada Allah Ta'ala di tempat yang hebat dah. Seperti firman Allah Ta'ala atas lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya hadis kursi lah. Maksud firman daripada Allah, tapi ucapan tu daripada Nabi. Nabi berucap, tapi maksudnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanggil hadis kursi. Sentiasa hamba itu menghampirkan ia akan daku dengan nawafil. Nawafil ni amalan-amalan sunat. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Sentiasa hamba-Ku yang nak menuntut hampir kepada Aku, mereka dapat hampir kepada Aku dengan mengerjakan amalan-amalan sunat. Dengan amalan sunat ni kita dapat menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-Ku yang berpuasa di siang hari, malamnya beribadat kepada Aku, mereka ni wahai Muhammad, bila mereka bertanya padamu tentang diriku, fa inni qarib, bagi tahu mereka aku ni hampir, aku dekat dengan mereka. Ya. Jadi nak mendekatkan diri dengan Allah dengan banyakkan nawafil, hingga kasih aku akan dia, hatta uhibbahu, sehingga aku sayang kat dia. Amalan nawafil ni, sunat ni membawa kita dekat dengan Tuhan. Bila dah dekat, Allah sayang kat kita. Jadi di antara jalan-jalan untuk mendapat kasih sayang Allah dengan mengerjakan amalan-amalan sunat. Itu ahli sufi. Kalau biasa ni alah sunat je. Sunat apa sibuk-sibuk. Tak makruh dah pula. Allah makruh ya. Haram. Dia buat makruh tinggal sunat. Kita ni buat sunat tinggal makruh. Baru betul. Untuk mendekatkan diri dengan Allah, mengerjakan yang sunat, meninggalkan yang makruh. Makruh walaupun tak berdosa, tapi dibenci oleh Allah. Makruh ni asalnya karaha, benci. Makruhun, amalan yang dibenci oleh Allah. Bila Tuhan benci, kita makin jauh daripada Allah Ta'ala. Walaupun makruh, buat yang sunat. Betul lah pahala-pahala ni betul juga, tapi itu standard tadika. Dia ada tadika, ada sekolah rendah, sekolah menengah, ada universiti. Dia tak? Ni yang pahala-pahala ni tadika ni, pahala, upah. Hampir sekolah nak mak bagi RM1. Upah. Kalau kita pergi mengaji pondok, kalau hampir pondok aku bagi RM1. Upah aku ni pasal apa? Kita main dengan kerelaan kita, bukan pasal upah. Dia makam tu tengok macam mana.
Jadi kalau orang ahli sufi ni dia tak kira dah dosa pahala semua ni, dia tak kira dah. Yang dia kira ibadat yang dia buat nak bertakarub dengan Allah, mendekatkan diri dengan Allah, menuntut kasih sayang Allah. Baru betul. Baru kata ikhlas. Ya. Apabila kasih aku akan dia, maka adalah aku pendengarnya yang mendengar dengan dia. Bila aku kasih, aku sayang ke hamba aku tu, ketika itu hamba aku tu mendengar dengan pendengaranku. Maksudnya macam tu. Bukan mendengar dengan pendengaran Allah. Kata ulama, maksudnya Allah Ta'ala kawal pendengaran kita, sampai kita tak boleh nak dengar benda pelik-pelik. Macam Nabi Musa AS pergi munajat di Bukit Tur Sina. Dia dengar kalam Allah. Wa kallamallah Musa taklima. Mendengarlah Nabi Musa dengan sebenar-benar perkataan. Dia mendengar. Dia keluar pada Bukit Tur Sina tu, dia ambil jari, dia tutup lubang telinga dia. Dia dengar perkataan manusia ni tak sedap sungguh. Dia rasa macam himar menjerit. Dia tak boleh nak dengar. Rasa tak seronok. Begitulah orang yang dikasihi oleh Allah. Tanda Tuhan kasih kita, Tuhan pelihara pendengaran kita. Dengar muzik ke apa tak boleh dengar. Dengar Quran tak apa, dengar ceramah tak apa, kuliah tak apa. Dengar benda pelik-pelik ni tak boleh nak dengar. Pasal apa? Tuhan pelihara. Itu tanda pemeliharaan Allah pada seseorang. Allah pelihara telinga dia daripada mendengar maksiat, supaya telinga ni layak mendengar nasihat-nasihat agama, nasihat yang baik. Itu tanda sayang Allah tu. Tuhan tak sayang, dia pula berminat benda pelik-pelik, dengar sana dengar sini. Ingat? Ketika itu maksud mendengar dengan pendengaran Allah, Allah pelihara pendengaran dia. Mendengar dengan pendengaran yang disukai oleh Allah. Ya. Dan penglihatannya yang melihat ia dengan dia. Penglihatannya penglihatan Allah, melihat dia dengan dia. Dia melihat dengan penglihatan Allah. Maksud di sini Allah pelihara penglihatan dia. Mata dia Tuhan pelihara, dia tak lepas ikut danai. Kita dah baca kan? Apa Minhajul Abidin, memelihara mata. Macam mana nak pelihara mata? Nak jaga mata? Kita usaha tahanlah. Tapi selain daripada tu, banyakkan ibadat. Dengan banyakkan ibadat tu, hatta uhibbahu, sehingga Allah sayang kita. Antara alamat dan tanda Tuhan sayang kita, Tuhan pelihara mata kita. Tak boleh nak tengok benda maksiat, tak boleh. Dia seronok tengok Quran, tengok kitab, tengok jalan yang baik. Ada seronok betul. Itu maknanya pemeliharaannya dipelihara oleh Allah. Penglihatannya. Dan lisannya yang berkata ia dengan dia. Bukan makna ni kalau pulih kat puak-puak Wahabi, Tuhan bercakap dengan lidah. Tu dia, kita bercakap dengan lidah Tuhan. Baru betul. Tak, maksudnya ditakwil ulama, dia bercakap dengan perkataan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Dia tak boleh nak bercakap. Bila dia nak bercakap benda tak elok tu, dia tak tergamak nak bercakap. Tu panggil mahfuz. Kalau Nabi-Nabi, Allah panggil, kita sebut makna maksum. Rasul-Rasul ni maksum. Tuhan pelihara mata dia, telinga dia, lidah dia, Tuhan pelihara. Ada juga orang yang kuat ibadat, Tuhan pelihara. Dia ni nama mahfuz. Bukan mahfuz pokok senang. Ni mahfuz lain ni. Mahfuz orang yang dipelihara oleh Allah. Seluruh pendengaran, penglihatan dan percakapan dia Tuhan pelihara. Hati dia pun Tuhan pelihara. Hati kalau nak teringat benda pelik-pelik, cuk, dia pusing pikir. Tuhan pelihara, Tuhan pandu dia. Pasal dia taqarrub dengan Allah, dekat dengan Allah, dan dia dikasih oleh Allah. Itu tanda kasih sayang Allah. Kalau orang yang Tuhan tak sayang tu ikut dia ni.
Kerja dia duduk fitnah siang malam pagi petang. Motor senik tu dia punya tulis tajam. Dia tiba cukup. Lalu dia pun attack dia. Saya tak apa, tak kerti nak buat lagu dah. Tak kuat kena teruk lah. Dia tulis tajam-tajam tu dia pun attack dia. Di RBA ni, di AP punya baru ni. Dia pun tulis nama Melayu, padahal dia pun Cina. Guna nama Melayu. Duk kata kat ustaz ni, kata kat ustaz ni. Amai yang baru-baru dia yang Melayu dia pun ikut sama juga. Tu kerja dia pun tak ada kerja lain. Dia bukan ada kerja, menganggur. Sibuk hai orang. Bagi dia tanggungjawab, bagi dia merintah tak tidak buat apa. Ada kau musim hujan tu pakai baju hujan pergi toreh kita. Mampu yang buat kita tau. Kuat kita tu kalau toreh hujan, rosak dia. Kemarin hujan, hari ni tak boleh toreh lagi. Esok ni baru boleh, baru dia kering elok. Pokok tengah lembut kita toreh, habis lingkup pokok. Dia tak reti. Bagi jaga sawit, dia suruh tebang sawit, tanam buluh. Lah sawit naik harga dah. 22 bulan dia pemerintah, dia tak reti macam mana nak penaikkan harga sawit. Dia tak reti. Mai tok lebay pemerintah boleh pula. At-Takiri. Tengok elok kan. Elok dia begar-begar jadi menteri dah. Menyajak naik sawit harga. Lah dia dekat 400 lebih, kat 500 lah. Dulu 270. Lah naik dah. Tu dia kata orang kafir yang jujur lebih bagus lagi. Benda orang beriman yang tak jujur apa punya bodoh. Bagi kat kita elok pun. Naik harga dah. Macam-macam duk ada. Cuba tebang tu, mampu bila buluh dah tu. Tebang-tebang agak sawit naik punya saya aku tebang. Orang benda dah ada, carilah jalan pasaran tu ni. Ya, tak pernah main kerja-kerja ni, benar reti. Tak pernah selalu layu, pernah. Apa nama nelayan, dia kan pernah pergi ke laut. Itu yang dia suruh tanam dekat rumah pokok nenah tu. Pak mentua saya tu duduk atas air. Disandarkan rumah dia dalam laut. Nak tanam nenah macam mana dalam laut? Rumah tengah laut tu. Apa jadi? Kau tak reti. Bila kampung-kampung nelayan, mana ada tanah dia pak? Duduk himpit-himpit rapat-rapat. Kuala Kedah kan, Kuala Perlis kan, Pulau Pangkong kan, Pantai Remis ni kan, Pancok ni kan. Mana perkampungan nelayan semua rumah rapat-rapat. Dia pun tak nak tanah, nak tanam apa? Apa tak reti. Jadi mana tuan pelihara? Kan? Pelihara makna kata lisan, perkataan dia. Yang berkata ia dengan dia. Dan tangannya tangannya yang memalu ia dengan dia. Tangan dia yang memalu, yang memukul ia dengan dia. Mana dia pukul dengan tangan Tuhan lah. Tapi maksud sebenarnya tangan dia tu dipelihara oleh Allah. Pukul pada tempat yang perlu pukul paku, tak apalah, katok paku dengan hammer. Jangan duk katok kepala orang. Mana dikatok dah pada tempat dia. Jangan kata tak boleh pukul tak boleh. Boleh pukul paku. Sampai tak boleh katok paku mampu ya. Boleh pukul pada tempat dia. Sekalian mereka itu, syuhud mereka itu dengan qalbun, pandang dengan mata hati. Syuhud mereka itu, pandang mereka itu dengan mata hati. Bukan mata kepala, pandang dengan mata hati. Sebab Allah Ta'ala tak boleh dipandang dengan mata kepala. Pandang dengan mata hati. Macam mana Allah bagi kat dia lah. Kalau ikut jalan ilmu tasawuf ni, dia mula dengan memandang af'alullah, perbuatan Allah. Tengok semua ni nampak. Di hati dia pandang ini perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan perbuatan kamu semua ni perbuatan Allah. Perbuatan idtirari atau perbuatan ikhtiyari.
Idtirari ni bukan gunungan yang pokok tumbuhan ni. Idtirari. Ikhtiari saya bercakap tentang berjalan. Ambil tu, ambil ni. Ini semua perbuatan ikhtiari. Ikhtiari pun Allah, idtirari pun Allah. Kalau konsisten nampak macam tu, naik sikit lagi maqam, pandang sifat, tengok satu nampak sifat Allah. Hati ingat akan sifat Allah. Sifat Jamal, sifat Jalal, sifat 20. Sifat mana? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. 7 sifat tu dia pandang. Tengok ni kekuasaan Allah. Tengok lembu duk bagi anak dia menyusu. Siapa bagi lembu tu sayang ke anak? Allah. Sayangnya Allah kepada anak lembu. Allah campak perasaan kasihkan mak lembu pada anak lembu. Dia nampak. Tengok bunga cantik, Allah Ta'ala. Ingat Allah Ta'ala. Semua Allah dapat rezeki Allah. Semua Allah Ta'ala. Itu padang sifat. Kemuncaknya zat. Zat ni payahlah. Itu anugerah Allah lah. Pada wali-wali Allah. Kita dapat afa'alullah pada hebat lah. Tengok satu ingat Allah. Tengok satu ingat Allah. Jangan tengok satu ingat limkit siang. Tak jadi. Ingat Allah. Semua Allah. Jadi ini anugerah daripada Allah Ta'ala. Nah, dengan hati. Dan nazar mereka itu dengan basirah. Nazar ni pandang, tilik dengan basirah, ainun basirah dengan pandangan mata hati. Pandang mata hati. Baru kita nampak kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sama mereka itu dengan kasyaf. Pandang mereka itu bukan pandang dengan mata kepala, pandang dengan pandangan kasyaf. Kasyaf itu temui benda yang kita tak nampak. Ingat Allah Ta'ala. Dipanggil mukasyafah. Orang yang dikasyafkan oleh Allah Ta'ala. Tengok satu ingat Allah. Tengok satu ingat Allah. Itu dia. Ya. Dan kata musannif rahimahullah ta'ala, dan nutqun mereka itu dengan hukum. Apa yang dicakap semua berpandukan hukum. Pada pandangan saya apa nama? Tak ada apa nama. Bercakap dengan hadis, dengan ayat Quran, dengan percakapan yang dikawal oleh Allah Ta'ala. Percakapan mereka itu. Dan sekalian mereka itu datang atas hati mereka itu sekalian waridat rahmaniyah. Allah tuang dalam hatinya itu waridat. Waridat ni warid yang didatangkan oleh Allah rahmaniyah dengan kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Tuang. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Apakah tidak mereka yang dilapangkan oleh Allah dengan Islam, mereka mendapat nur daripada Tuhan mereka itu. Tuhan campak nur, bercahaya hati mereka itu. Allah lapang dada dia. Ini rahmat. Inna nura iza dakhalal qalba infasaha wansyaraha, kata Nabi. Sesungguhnya nur bila masuk dalam hati itu lapang dan terbuka. Tak sempit, tak tertutup. Luas dada dia. Dapat nikmat, dia pandang Allah syukur. Datang bala, dia sabar, redha. Ini ujian Allah. Dia tak sempit dada. Tak apa, hari ni tak menang, besok tak menang, tahun depan tak menang, lagi satu. Dia tak ada sempit dada. Sebab dia pandang Allah menyebabkan dadanya jadi luas. Dan dia kata nufhatul ilahiyah, nufah, anugerah daripada ketuhanan. Tuhan bagi kat dia lah, pemberian daripada Allah. Kemudian dan kata Syekh radhiyallahu an. Ini kita sambung besok. Ini tajuk baru tentang warid.
tentang warid atau waridat. Dia ada wirid, ada warid. Kita rajin berwirid, istiqamah melakukan ibadat kepada Allah, Allah akan datangkan warid, waridat. Macam-macam Allah bagi kat kita. Orang tanya kita apa ada macam mana? Macam mana orang yang dapat dia tahu. Orang yang dapat dia tahu. Orang yang dapat anugerah Allah dia tahu. Siapa makan gula, dia saja tahu manis macam mana. Siapa makan garam, dia sendirilah tahu masin tu macam mana. Yang orang tak makan tak tahulah. InsyaAllah. Wallahu alam. Al-Fatihah. Semalam buat nasi, orang tu tak main. Ni apa waktu canai? Dapat ni dapat beli. Tak boleh beli waktu canai. Berapa? Seorang dua ketua ya, sekuti mana cukup. Umi bayak lah. Umi bayak. Lagi ambil duit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayna min al-ma'il barid. Sallallahu ala khair khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa alhamdulillah bil alamin. Takbir. Allah.